Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahista'in wassalatu wassalamun ala syurafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baiklah, dekat sini kumpulan kami ingin menerangkan huraian untuk membicarakan hukum-hukum tajwid yang berada dalam surah Al-Humazah. Baiklah, sebelum kita bermula, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aiman Hadi bin Norizan daripada PAI Satu. Seperti yang sudah kita maklum, setiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu mempunyai hukum tajwid dan bacaan dia yang tersendiri. Jadi sebelum kita membicarakan topik surah Al-Humazah ini, kita perlulah lebih afdal, lebih sunat yang dituntut untuk kita memulakan bacaan kita dengan isti'azah dan basmalah. Okey. Tapi saya nak tanyalah, macam mana cara bacaan yang terbaik untuk isti'azah dan basmalah ni sebenarnya? Okey, kat sini saya nak share 4 cara yang kita boleh baca sebelum kita memulakan apa-apa ayat ataupun surah dalam Al-Quran. Okey, yang pertama, kita berhenti setiap isti'azah, basmalah dan ayat pertama surah tersebut. Okey, contoh yang pertama kita berbunyi macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maafkan saya. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, kat sini kita nampak yang setiap ayat tu kita berhenti. Jadi kalau kita ni tak panjang nafas kita, kita boleh berhenti satu-satu setiap ayat tersebut. Akan tetapi kalau bacaan kedua, dia lain sikit. Kita gabungkan auzubillah dengan basmalah, isti'azah dan basmalah. Tapi kita wakaf kat situ, kita masuk ayat yang seterusnya. Okey, bunyi dia macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nampak tak? Kita gabungkan isti'azah dan basmalah, tapi kita berhenti dan kita sambung ke ayat yang seterusnya. Okey, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga pula, dia lebih kurangnya macam tadi, cuma kita terbalikkan. Kali ni kita berhenti dekat isti'azah dan kita gabungkan basmalah dengan ayat pertama surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nampak tak? Kita gabungkan dua ayat tu menjadi dalam satu nafas. Dan cara yang keempat pula, yang ni susah sikit lah. Sebab kalau siapa yang ada nafas panjang tu, bolehlah dia buat. Terutamanya yang macam ahli tilawah semua tu, diorang ada nafas yang panjang, diorang bolehlah buat. Yang cara ni kita tak berhenti mana-mana. Kita sambungkan tiga-tiga isti'azah, basmalah dan ayat pertama surah tu dalam sekali nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nampak tak? Saya gabungkan semua isti'azah, basmalah surah tu dalam satu nafas. Jadi kita kena berjaga-jagalah dalam mentartilkan ayat Al-Quran. Baiklah, kita masuk ke dalam topik kita, iaitu menghuraikan hukum-hukum tajwid yang berada dalam surah Al-Humazah. Baiklah, ayat pertama kita baca sama-sama ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli. Lam ni tanwin bertemu dengan lam. Hukum dia apa? Kita tahu hukum dia adalah idgham bila gunnah. Kenapa idgham bila gunnah? Okey, seperti yang kita sudah maklum, idgham bila gunnah ni merupakan ada dua huruf dia, lam dengan ra. Bila lam dengan ra ni bertemu dengan nun mati ataupun tanwin, hukum dia kita wajib izhar. Sebab itulah bunyi dia wailul likulli. Dan sama juga dengan ayat yang seterusnya tu,
lumazah, lumazah, lumazah. Tanwin bertemu dengan lam, hukumnya pun sama juga. Tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah, kita wajib izhar. Okey, kat situ semua dapat kan? Baiklah, kita sambung ke ayat yang seterusnya. Allazi jama'a malan wa addadah. Allazi jama'a malan wa addadah. Allazi. Okey, kat sini kita jumpa dua hukum. Hukum yang pertama, kita tahu alif dengan lam ada sabdu kan kat atas tu. Tu maksudnya dia adalah alif lam syamsiah. Dan allazi, zi baris bawah bertemu dengan ya maksurah. So kat situ kita baca dalam dua harakat. Sebab apa? Sebab dia adalah mad asli. Allazi jama'a mala, malong, ma dekat situ pun sama. Dia merupakan mad asli. Dia dua harakat. Baris atas dengan alif. Kita tahu kan mad asli ada 3. Alif, waw dan ya. Kalau 3-3 ni bertemu dengan baris bawah, atas, bawah dan depan, dia akan automatik 2 harakat. Mad asli kita tahu automatik 2 harakat. Dan seterusnya hukum yang keempat dalam ayat ni, malau wa'addadah. Malau wa'addadah. Lau wa'addadah. Kita jumpa kat situ, ada tanwin kat situ, kat la tu. Dan bertemu dengan waw. Okey. Yang ni lebih kurang je macam ayat first tadi. Cuma kat sini kita dapat lihat bahawa tanwin bertemu dengan waw, hukum dia apa? Hukum dia adalah idgham ma'al gunnah. Berbeza dengan yang tadi. Idgham bila gunnah, lam dengan ra kita wajib izhar. Tapi kat sini idgham ma'al gunnah kita wajib dengung. Huruf-huruf dia yang seperti kita tahu, ya, waw, mim dan nun. Kan ada bunyi dengung sikit tu. Malau wa'addadah. Beza yang tadi. Yang tadi likulli, kita izharkan je. Tapi di sini kita dengung. Malau wa'addadah. Okey, kat situ dapat kan? Kita sambung ke ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ketiga. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu annama lahu akhlada. Baiklah. Kat sini kita dapat lihat anna. Anna ni hukum dia apa? Baiklah, seperti yang kita belajar nun musyaddah dan mim musyaddah. Apa benda dua ni? Okey, dua ni adalah kita dalam satu situasi di mana kita wajib gunnah, kita wajibkan dengunnya. Contoh kalau mim amma, yang ni anna, inna, dia kita wajib 2 harakat. Inna, anna. So kalau jumpa je macam nun syaddah itu, wajib kat situ 2 harakat. Kita wajib dengungkannya. Anna. Situ dapat kan? Sabut anna. Okey, lepas tu annama lahu akhlada. Ma kat sini sama macam ayat yang kedua tadi, ma merujuk kepada mad asli. Tapi kat sini kita nak kita jumpa satu lagi hukum tajwid yang kita biasa sangat nampak dalam Al-Quran, iaitu lahu. Kita nampak kat situ ada waw dengan ombak kecil kan. So benda tu bukan sebarangan, bukan saya saja. Benda tu sebenarnya merujuk kepada mad silah tawilah. Mad silah tawilah ni apa? Okey, bacaan dia panjang sikit. Yang okey, seperti yang kita baca tadi, yasabu annama lahu akhlada. Kan nampak kan panjang tu, malahu akhlada. Okey, kebiasaan ni kita baca ni dalam 4 ke 5 harakat, dan ada certain boleh jadi 6. Tapi kebiasaan ni kita baca 4 ke 5 lah. Kita kena panjangkan dia. Sebab nama dia mad silah tawilah. Bila kita jumpanya bacaan ni, kita kena panjangkan harakat kita. Dan sekian, itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan sekumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akil Zorfan bin Zulhilmi, dan saya akan menerangkan tentang hukum-hukum tajwid dalam ayat 4 hingga 6 surah Al-Humazah.
Jadi kita pergi kepada ayat yang keempat dahulu. Ayat yang keempat, kalla la yumbazanna fil hutamah. Jadi dekat la yumbazanna tu ada dua hukum, iaitu hukum nun sakinah bertemu ba, iaitu iklab. Jadi dengan hukum nun bersabdu lah. La yumbazanna, nun bersabdu kat situ. Dekat fil hutamah pula ada hamzah wasal, fil alif yang tak berbunyi tu, dan alif hutamah tu adalah alif lam komariah. Okey, kita pergi kepada ayat yang kelima. Wama adraka mal hutamah. Dekat wama tu adalah wama adraka. Itu adalah mad jaiz mufasil kerana bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Jadi cara bacaan dia adalah 4 atau 5 harakat. Wama adraka. Jadi seterusnya mal hutamah ada hamzah wasal di situ. Dan al-hutamah tu adalah sama juga seperti tadi, adalah alif lam komariah. Okey, kita pergi kepada ayat yang terakhir. Narullahil muqadah. Okey, dekat sini ada kat al-muqadah tu ada ada hamzah wasal, dan al-muqadah tu adalah alif lam al-qamariyah, dan mu tu adalah mad asli. Mim bertemu dengan waw. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Jadi nama saya Ahmad Nabil Fudai bin Kamrul Zaman daripada Option Pendidikan Islam 1. Jadi pada hari ini saya ditugaskan untuk menerangkan tentang serba sedikit hukum tajwid yang terdapat pada surah Humazah, dan saya ditugaskan untuk memberi sedikit penerangan berkenaan hukum tajwid di ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9 di dalam surah Humazah itu. Jadi tanpa kita lengahkan masa, marilah kita sama-sama kita teliti dan kita telusuri sedikit sebanyak tentang ilmu tajwid yang berada di dalam 3 ayat ini. Mari kita lihat. Okey, baiklah. Mari kita lihat di dalam ayat 3 ayat ini. Mari saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Dalam 3 ayat ni kita dapat lihat kita belum lihat lagi. Saya dapat kenal pasti terdapat hukum-hukum tajwid seperti alif lam qamariyah, idgham mutamathilain, madlin, nun syiddah, mad asli dan idgham bi gunnah. Jadi saya akan terangkan secara terperinci mengenai hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam 3 ayat ini di slide yang berikutnya. Mari kita lihat sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh diamalkan di dalam amalan pembacaan Al-Quran dalam seharian kita. Okey, baiklah, kita teruskan pada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allati tattali'u 'alal af'idah. Sadaqallahul azim. Baik, seperti yang kita dapat lihat dalam ayat yang ke-7 ni dalam surah Humazah, kita dapat kenal pasti ada 2 tempat yang terdapat hukum alif lam qamariyah. Jadi secara basicnya saya akan jelaskan tentang alif lam ni. Dia terbagi pada 2. Satu alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Saya akan terangkan berkaitan dengan alif lam qamariyah dulu. Okey, alif lam qamariyah ni atau huruf qamariyah ni adalah huruf yang dibaca secara jelas, namun tetap memperjelaskan pembacaan pada huruf lam. Contohnya kita boleh tengok sendiri dekat qamariyah, perkataan al-qamariyah tu, kita sebut al-qamariyah bukan ak-qamariyah. Kita sebut lam tu kita jelaskan cara bacaan dia. Secara umumnya huruf alif lam qamariyah ni terdapat
14 huruf, iaitu huruf alif atau hamzah, ba, gha, ha, jim, kaf, waw, ha, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Dia ada 14 huruf. Kalau kita lihat dalam pembacaan surah, apabila terdapat huruf-huruf ni selepas daripada alif lam, kita dapat sebut hukum ni adalah alif lam qamariyah. Berbeza dengan hukum alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ni, bila kita tengok dalam kataan bahasa Arab, al-syamsiah kan, kita tak sebut al-syamsiah, kita sebut asy-syamsiah. Jadi kita terus pada huruf shin tersebut. Kita langkah daripada huruf lam. Huruf alif lam syamsiah ni terdapat 14 huruf juga, iaitu ta, tha, sa, ra, ta, dad, dha, nun, dal, sin, za, zai, shin dan lam. Huruf-huruf ni apabila kita dapat lihat di dalam satu perkataan atau satu kalimah di dalam Al-Quran, contohnya kita baca alhaakumut takatsur, kita takkan alhaakumul takatsur. Kita akan terus alhaakumut terus kepada huruf ta tu. Itulah alif lam syamsiah. Jadi kita boleh dapat beza yang mana satu alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah kita sebut dengan jelas lamnya. Kalau alif lam syamsiah ni kita hilangkan sebutan lam dalam pembacaan satu kalimah. Okey, kita boleh tengok dekat dalam ayat ni, surah Humazah ni, alif lam qamariyah yang pertama iaitu allati. Kita tak baca ati, tak, kita baca allati. Kita memperjelaskan bunyi lam tersebut. Contoh yang kedua ialah alal afidah. Terdapat huruf alif kan. Bila terdapat huruf alif atau hamzah di belakang tu, kita akan baca alal afidah. Kita tak baca ala afidah, tak. Itu cara bacaan yang salah. Cara bacaan yang betul ialah allati tattali'u alal afidah. Okey, dari situ faham? Baik, kita akan teruskan pada ayat yang ke-8. Okey, kita kembali lagi dengan saya dalam huraian untuk hukum tajwid dalam ayat ke-8. Baiklah, saya akan bacakan ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaha 'alaihim muqsadah. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Dalam ayat ke-8 ni, kita berlihat terdapat beberapa hukum tajwid yang dapat dihuraikan dan dikeluarkan dan ditapis daripada ayat ini sendiri. Kita melihat ada 3 yang saya keluarkan, iaitu idgham mutamathilain, mad asli dan nun syiddah. Baik, kita akan cerita tentang idgham mutamathilain dulu. Okey, kita boleh lihat dalam ayat ni pada kalimah alaihim muqsadah. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang idgham mutamathilain. Baik, idgham mutamathilain ni iaitu pertemuan antara dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Yang satu mati dan yang satu berbaris. Okey, kita boleh lihat kat sini. Mim yang pertama mati dan mim yang kedua berbaris. Jadi dia bila baca tu, kita akan baca seolah-olah huruf yang pertama ni tiadalah. Kita akan teruskan pada huruf yang kedua. Kita akan sambungkan alaihim muqsadah. Okey, kita teruskan lagi untuk hukum tajwid yang kedua, iaitu hukum tajwid mad asli. Okey, secara basicnya semua orang tahu mad asli ni kita perlu baca berapa harakat, betul? 2 harakat. Okey, saya akan terangkan baliklah tentang mad asli ni untuk bagi siapa yang kurang kefahamannya tentang hukum tajwid mad asli ni. Okey, mad asli ni bermakna mad yang asal lah. Mad asli ni pada istilah dia maksud sesuatu yang tidak terikat dengan sebarang sebab, sama ada hamzah atau sukun. Jadi dia free, dia cuma panjangkan saja cara bacaan. Kita boleh lihat dalam ayat ni, innaha, ha, huruf ha ni dan alif. Bila ada huruf alif, huruf mad asli ni ada 3 saja, alif, waw dan ya. Okey, apabila ada huruf alif ni, kita wajib, kita perlu panjangkan 2 harakat.
innaha alaihim muqsadah. Kita tak boleh innaha tak boleh. Kita perlu panjangkan dua harakat. Itulah kita cara nak kenal pasti hukum asli ni. Kita just tengok dia tak ada apa-apa, dia tak terikat dengan apa-apa, dia cuma free dengan huruf alif, waw dan ya. Contoh innaha, ataupun kalau kita boleh lihat dekat fi, kalau fi fa dengan ya, itu mat asli. Faham? Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan hukum yang terakhir dalam ayat ke-8 ni, iaitu hukum nun syiddah. Okey. Dalam hukum nun syiddah ni, hukum bacaan ni ialah, hukum tajwid ni sebenarnya ialah wajibul gunnah. Gunnah musyaddad. Bila ada huruf nun ni, kita perlu baca innaha. Kita tak boleh baca innaha sebab dia dah ada sabdu. Bila dia ada sabdu, kita perlu baca dia secara jelas dan berdengung sedikit. Dia nun syiddah ni kita selalu pairkan dia dengan mim. Nun dan mim syiddah. Bila terdapat, contohlah sama macam mim, contoh ummu, kita tak boleh baca ummu. Kita panjangkan sepanjang dua harakat. Okey, baiklah. Kita akan teruskan lagi pada ayat yang ke-9, iaitu ayat yang terakhir dalam surah Humazah ni. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi pada ayat yang terakhir bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Daripada ayat yang ke-9 ini kita dapat lihat terdapat dua bahagian ataupun dua pembahagian hukum tajwid, ataupun kita dapat keluarkan dua hukum tajwid dalam ayat yang terakhir ini, iaitu hukum tajwid mad asli dan hukum tajwid idgham ma'al gunnah, atau kita sebut idgham bi gunnah. Okey, baiklah, saya akan terangkan serba sedikit tentang idgham bi gunnah ni. Okey, idgham bi gunnah ni, secara bahasa kita tahu idgham ni maksud dia memasukkan. Dan sedangkan bi gunnah atau ma'al gunnah ni ialah dengung, dengan dengung. Jadi bila kita gabungkan dua perkataan ni, dua kalimah ni, kita dapat makna, iaitu kita masukkan dengan dengung. Okey, baik. Bila kita lihat di sini contoh dia, amadim mumaddadah. Okey. Apabila ada tanwin, dia bertemu dengan huruf yang bersabdu, dia perlu bunyikan yang kedua ni, mim ni, dengan dengung. Kita kena hold dia, kita kena tahan dengungan dia selama 3 harakat. Okey, secara basicnya ada 4 huruf dalam idgham ni. Kita nak ringkaskan dia, dia punya ringkasan, keyword dia ialah yanmu. Ya, nun, mim, waw. Okey. Ini cara ni mudah untuk kita ingat huruf-huruf dalam idgham ni. Okey. Kita teruskan lagi dengan hukum mad asli. Seperti yang saya terangkan tadi, mad asli ni kita panjangkan sikit sebanyak 2 harakat dengan huruf-huruf yang tertentu, iaitu alif, waw dan ya sahaja. Dia ringkas je. Yang mad asli ni kita tahu benda basic dalam Al-Quran. Secara apabila kita belajar Iqra atau kita belajar Muqaddam, kita dapat lihat ditekankan bacaan panjang pendek dengan mad asli ni. Okey. Saya rasa setakat itu dulu untuk ayat yang terakhir ini. Okey, baiklah. Saya rasa kita telah sampai ke penghujung perkongsian ilmu tajwid kita pada hari ini. Jadi saya berbesar hati untuk menceritakan ataupun menerangkan tentang hadis berkenaan perkongsian ilmu ataupun kelebihan menuntut ilmu ni. Okey. Saya akan bacakan hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
yang bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Dari sini kita dapat lihat bahawa ilmu ni bila kita belajar, Allah akan mudahkan segala-galanya. Allah akan mudahkan jalan kita untuk syurga. Allah akan mudahkan urusan kita dalam kehidupan seharian sebab kita belajar menuntut ilmu ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Segala salah silap mohon dimaafkan. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada Allah juga tapi disandarkan pada diri saya. Okey, setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.